Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun hari ini saya tak dapat bersama dengan anda di pejabat, tetapi mudah-mudahan saya dapat menyampaikan tazkirah puasa hari ini. Sedikit sebanyaknya perkongsian saya untuk tazkirah puasa hari Selasa 5 hari bulan April tahun 2022. Okey, mudah-mudahan anda semua sihat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Agak nervous juga walaupun dalam video ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. So hari ini tajuk tazkirah puasa kita ialah kesederhanaan dalam berpuasa ataupun di dalam kehidupan secara umumnya, okey, tetapi dalam konteks ini ialah konteks berpuasa di bulan Ramadan, bersederhana dalam segala-galanya. Okey, insya-Allah saya cuba sampaikan dengan isi yang ada. Salah satu daripada alat dalam ayat Quran ada tersebut di surah Furqan ayat 67, wallazina iza anfaqu lam yusrifu walam ya'turu wa kana baina zalika qawama, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Okey, so saya tak akan kupas ayat ni. Saya rasa ada mereka yang lebih baik lagi untuk mengupas ayat ni. So saya nak teruskan masuk kepada apa pengertian saya tentang bersederhana di bulan Ramadan ni ataupun di secara keseluruhannya dalam kehidupan ni. Okey. So seperti yang kita lewati beberapa tahun kebelakangan ini, sekarang ialah post covid. So apa yang kita belajar, antara lain saya belajar dalam waktu bulan Ramadan, especially ini hari yang ketiga ya di bulan Ramadan. So dalam rukun iman, rukun Islam yang ketiga ni, seperti biasalah lazimnya pada bulan Ramadan ni, kalau ataupun bulan puasa ni, kita sinonimkan dia dengan solat tarawih, tadarus, more. Selain daripada tu apa dia, kalau tidak bazar Ramadan kan. So dalam tempoh berapa tahun kebelakangan ni, kalau tak silap saya lah, saya sendiri tidak pernah pergi ke pasar Ramadan dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ni sebenarnya. Tapi hanya dalam tempoh 3 tahun ni, boleh dikatakan bazar Ramadan tu agak kurang sikit. Jika ada pun agak ketat, kemudiannya tutup kan, sebabkan ada masih pandemik lagi. Tahun ni alhamdulillah dah endemik, tapi saya tidak tahu serancak mana bazar Ramadan di luar sana. Okay, so biasanya kalau kita puasa, dah macam-macam agenda dalam kepala nak makan apa, betul tak? Okay, ini memang tidak dinafikan lah, sebab saya sendiri kalau ikutkan konon-konon idea nak masak satu jenis masakan saja, tetapi tiba-tiba dah penuh satu meja kan. Mungkin sebab kita dah terbiasa juga, tapi kita nak mengimbau balik zaman-zaman pandemik, tahun pertama, tahun kedua, di mana kita memang menghadapi banyak tekanan ketika itu, especially economically kan. Maka ramai juga yang memotong bajet-bajet untuk membeli belah, especially makan makanan apa semua kan. Ada juga yang waktu pandemik itu belajar memasak daripada TikTok lah, apalah kan. Mula belajar memasak itu adalah satu kelebihan, sebab kalau tidak kita pun tak belajar masak juga kan. So kalau tidak kita pun makan penuh satu meja kan. Seperti yang ditegur oleh suami saya masa masa hari pertama hari tu. Konon-kononnya memang saya masak satu dish sahaja, tetapi sebabkan ada baki makanan sebelum tu, maksudnya malam sebelum tu, so terlebihlah sedikit meja kita macam mana pun. Lagi satu, saya juga teringat
waktu pandemik yang lalu, di mana kita memotong bajet-bajet kita. Saya teringat juga satu waktu tu kita masak satu lauk je kan, banyak-banyak, bukanlah banyak macam mana, untuk kita punya sahur, untuk kita punya buka puasa dan juga kita punya sahur, tetapi sebabkan kita ada kiri dan kanan kita punya apa orang panggil, jiran-jiran kita, maka kita pun hulurkan, tidak mengharapkan sebarang balasan, hanya sekadar memberi sahaja. Tetapi kebetulan mereka pun ada juga masak makanan lebih, so kita pun dapatlah juga makanan. So selain daripada makanan yang kita masak, kita juga ada makanan yang lain. Yang itu memang sudah kalau ikutkan family saya daripada uh, dulu kala, bukan dulu kala lah, zaman waktu saya kanak-kanak dulu, zaman kita B20 kot, bukan B40 pun. Waktu tu memang mak-mak kita hanya masak, macam saya tinggal di Puchong ketika saya umur 10 tahun kan, tanah baru dibuka, so kami memang keluarga yang lebih miskin daripada B40 lah kot. Waktu tu memang kita tanam tanaman, tanam sayur-sayuran. So apa yang kami ada ketika itu, itulah yang kami masak di sekeliling kami. Seperti contoh, kita ada tanam kacang tanah. So kacang tanah ni kita tanam, bila dia dah masak, kita tarik dan kita rebuskan dia, dan itu menjadi satu hidangan sebenarnya. So ini yang kita rebus, kemudian kita hantar pada jiran-jiran kita. So jiran-jiran kita ni pun adalah bubur, adalah kuih, adalah mi goreng. So jadi kita adik-beradik masa tu memang makannya bukan hanya kacang saja dengan nasi ataupun sardin, tetapi kami juga dapat kuih-muih 3-4 lauk lagi daripada kita punya jiran-jiran. So itulah dia berkat bulan Ramadan kan. Kadang-kadang walaupun kita nak berjimat, walaupun kita nak bersederhana, tetapi ada juga rezeki daripada yang lain. Okey, macam mana pun memang keluarga kami memang amat-amat bersederhana ketika tu. At least satu lauk lah satu malam kan. Kalau pagi kita nak sahur, goreng telur sahaja, ataupun lebihan ikan sardin tu kumpul adik-beradik makan. Okey, so sekarang ni anda semua kemudahan di hujung jari. So harap-harap bila tengah lapar tu janganlah order banyak sangat ya. Okey, bersederhana dalam apa saja yang kita lakukan. Kalau ada rasa nak pergi bazar Ramadan, kurangkan duit dalam poket bawa tu. Okey, nampak yang satu hari mungkin satu dish yang you boleh rasa daripada bazar Ramadan. Kita pun kena support juga mereka yang berniaga di bazar Ramadan kan. Okey, so saya faham macam mana pun bukan hanya anda saja yang rasa menggelitis nak pergi, yang menggelitis orang Jawa kata gatal nak pergi pasar Ramadan tau. Hanya ialah setahun sekali je kan, bukan kita yang Muslim saja, non-Muslim pun nak pergi juga, nak enjoy juga waktu mereka kat bulan Ramadan, nak rasa macam-macam makanan yang enak apa semua, juadah yang berbagai warna dan rasa kan. So mudah-mudahan waktu endemik ni masih berjaga-jaga lagi dengan SOP anda. Macam saya cakap, selain daripada kita nak support mereka yang di bazar Ramadan, kita juga kena support kita punya own pocket kan. So jika boleh masak sendiri. Sekarang pun dah ramai yang membuat makanan sejuk beku. Bisnes-bisnes begitu dah memang makin menular. Resepi TikTok pun dah makin banyak dan sedap. Siapa dah pernah try, memang bagus. So cakap tentang mekarnya industri makanan tanah air ni dalam tempoh COVID, ramai sekali yang terkesan kan. So ramai yang memang dah berubah trend. Macam kami sendiri, kalau dulu makan satu bulan tu mesti adalah makanan Jepun, mesti adalah makanan Korea dan lain-lainnya. Tapi sekarang kita mengubah trend tu sendiri. Bila terasa betul-betul dan ada sedikit lebih duit, baru kita orang pergi. Kalau tidak, tidaklah kan.
Okay, so anyway, so pembelajarannya yang saya nak share sekarang ni, walaupun zaman kita dah berubah, tapi jangan lupa adat yang lalu kita boleh masak lebih bagi kita punya jiran-jiran tu semua kan, tapi dengan niat lah, bukanlah nak balasan ke apa. Jangan lupa juga ianya ikhlas kerana Allah, dan juga memberi tu kan lebih baik daripada menerima. Okay, so itu saja yang saya nak share. Mudah-mudahan kita belajar daripada pandemik yang lalu dan membawa kebaikan tu ke arah yang lebih sempurna untuk kita untuk waktu ni, walaupun semuanya makin baik insya-Allah. Dan kita boleh mendapatkan semua makanan di hujung jari, penuh satu meja, tetapi beringat-ingatlah, okey, masih ada mereka yang tidak dapat makan dengan baik ataupun makan dengan sempurna, bukan saja di Malaysia, especially di Malaysia lah kita dahulukan, dan kemudian mereka yang berada di luar negara juga, mana-mana country yang tengah perang, anak-anak Syria masih lagi kekurangan, di Afghanistan juga. Jadi at least kalau duit kita yang membazir lebih tu, ataupun daripada beli makanan yang lebih-lebih tu, kita letak dalam tabung sikit dan share, infakkan. Okay, so itu saja dari saya. Apapun saya bersyukur kerana diberi waktu untuk berpuasa lagi tahun ni. Mudah-mudahan sempurna puasa kita, dan saya mengucapkan selamat berpuasa, dan minta maaf jika sekiranya ada apa-apa yang terkurang dari pihak saya, dan semoga apa yang saya sharekan hari ini sedikit sebanyak dapat memberi kesan kepada anda. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.